kena berhutang sampai 35 tahun. Betul. Sedangkan karier bola sepak kita 35 dah 35 dah berhenti. So saya tenang dengan keadaan yang macam ni. So far so good. Training semua saya dapat catch up dengan player muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dan hari ini dalam sesi bersama dalam sesi forfeit hari ini kita bersama dengan Azmi Yusof, bekas pemain Kedah dan Kuala Lumpur. Dan sekarang ni bermain untuk pasukan Harini di Liga M3. Jadi saya rasa kita nak terus ke topik yang kita nak bawa hari ini tentang, kita semua tahu Azmi Yusof ni kalau nama dia dulu di Kedah dan dikenali sebagai pertahanan yang kental. Kemudiannya dia mencipta nama pula melalui isu ni yang bersara awal dalam bola sepak ni. Okey, betul lah Azmi kan? Okey. Boleh cerita tak macam mana dapat ilham nak, kita anggap bersara awal lah dalam bola sepak selalunya karier sampai 35, 36 kan, tapi pilih untuk bersara awal secara profesional ni, dan kemudiannya apa yang dibuat selepas tu? Okey, baik. Assalamualaikum semua. Nama saya Azmi Yusof. Saya memilih untuk bersara awal sebab waktu PKP. Okay. So kita for sure lah, kita ada masing-masing ada masalah kewangan. Okay. Tapi time tu Kedah juga tak larilah daripada masalah kewangan tu. So dalam masa yang sama saya ada beberapa perniagaan yang saya buat. So saya waktu tu saya nampak macam perniagaan yang saya buat tu macam boleh tampung saya punya pendapatan dengan bola sepak. Okay. So waktu tu saya fikir balik, why not saya sebenarnya saya bersara sebentar je sebenarnya. Tak plan lah untuk bersara panjang. Okay. Tapi walaupun sebentar tu saya rasa 2 tahun juga saya berhenti. Umur berapa tu bersara tu? Umur 30. Umur start lah, okey. Umur 30 kalau ikut peak lagi tu. Peak lagi. So saya ambil keputusan untuk berhenti, dan dalam masa yang sama saya dapat ilham untuk saya bina satu pusat pengajian. Okay. Dan alhamdulillah sekarang ni dah berjalan dah pun. Dah hampir 2 tahun berjalan. So dengan persaraan tersebut banyak perkara yang saya dapat settlekan. Berbanding saya dalam bola sepak dulu. Sebab dalam bola sepak bila kita main, kita kena bagi full commitment kepada bola sepak, dan banyak perkara yang kita kena terhadkan untuk kita buat. Okay. So bila saya bersara tu, saya dapat settle down kan saya punya business, saya punya pusat pengajian, dan ada 1-2 perkara lah yang saya dapat settlekan. So bila semua perkara tu saya dah dapat settlekan, itu yang membuatkan saya fikir saya nak comeback dalam bola sepak. Tetapi comeback dalam keadaan yang bermain secara peringkat yang rendah je lah. Okay. Saya mungkin untuk pergi ke Liga Super tu, mungkin kalau saya dapat rasa satu keajaiban yang saya rasa nak join, saya akan pergi ke Liga Super. Okay. Tapi kalau buat masa ni, saya tenang dengan keadaan yang macam ni, dan saya tenang dengan pasukan yang saya bermain di dalam Liga M3. Liga M3. Okey. So tadi ada bercakap tentang pusat pengajian. Sebenarnya menarik sebenarnya untuk seorang pemain bola sepak yang dalam waktu kemuncak dia memilih untuk berhenti dan membuat sebuah pusat pengajian. Boleh cerita tak pasal benda tu? Pusat pengajian sebenarnya sebelum saya berhenti, saya dah pun panggil seorang ustaz datang ke rumah dan saya mengajilah dengan dia. Sebab semua orang boleh mengaji, tapi kita tak tahu sama ada bacaan kita betul ataupun tidak. So saya panggil ustaz tu, tapi dalam masa yang sama saya rasa macam bosan. Saya macam boring lah, seorang je kita mengaji kan. So saya fikir macam why not saya nak panggil orang lain datang. Tapi bukan kawan-kawan. Saya post kepada Facebook, dan waktu tu saya ingat lagi ada 7 orang yang tanpa saya kenal, yang saya fikir yang inilah 7 orang yang Allah hantar untuk mengaji sama-sama dengan saya. Dan selepas tu bertambah. So saya fikir macam wah, best juga ni kalau jadikan rumah aku ni sebagai tempat pengajian. Okay. Tapi of course lah, kita ada family. Rumah. So family kadang-kadang kita family datang, kawan-kawan kita datang. So benda tu jadi satu benda yang macam orang nak mengaji, kita nak sembang kan. Betul. So waktu tu lah saya fikir macam saya kena cari some money untuk saya beli tanah dan juga naik bangunan yang khas untuk jadikan pusat pengajian. So alhamdulillah rezeki dengan pertolongan duit orang ramai juga,
saya dapat beli tanah dan juga naik bangunan lah di Alostar Kedah. Dan sekarang ni segalanya berjalan dengan lancar. Berapa student tu? Kalau Student so far kita ada 2 cawangan, satu di Alostar dan satu di Kuala Kedah. So kalau ikut kepada student yang datang harian, hampir 5 hingga 60 orang yang datang mengaji. Ada yang makcik-makcik, pakcik-pakcik dan juga ada yang kanak-kanak. So overall dalam 50-60 orang sehari lah yang datang mengaji. Agak ramai lah kalau ikutkan dia dalam masa 2 tahun ni daripada 7 nak ke 60 orang tu berkembang lah kita betul, anggap. Alhamdulillah sebab yalah antara sebab yang menarik kita panggil Azmi Yusof ni juga ialah bagaimana selalunya kalau kita tengok player bola sepak kan, kadang-kadang kita tahu sebenarnya range gaji kadang-kadang diberitahu oleh media, kalau tak pun memang kalau yang barat memang terus beritahu seminggu dapat berapa apa semua. Tapi bagaimana menguruskan tu sebab kita tahu karier bola sepak ni mungkin paling tinggi 35 tahun. Itulah kot, akan ada yang akan boleh lebih sikit. Tapi macam mana mereka merencana kewangan mereka sementara gaji mereka tengah besar ni kan. So kalau untuk tu kita nampak Azmi Yusof dia ada dia ada buat pusat pengajian apa semua. Apa nasihat abang kepada pemain yang tengah meningkat naik sekarang ni, yang terima gaji belas ribu, puluh ribu? Patutkah mereka dah plan apa mereka patut buat bila bersara umur 35 nanti? Memang sepatutnya setiap pemain kena merencana sendiri kewangan dan kehidupan. Semua orang akan nasihat. Sebab benda ni pun saya terima nasihat daripada orang lain. Azmi, you kena simpan duit, you kena simpan duit. Tapi daripada penyimpanan duit kita tu, macam mana kita nak kembangkan dan macam mana kita nak selamatkan duit kita tu daripada cair. So macam pada saya lah, pendapat saya as a footballer yang terima gaji maybe sekarang ni paling rendah pun saya ingat belas ribu saya rasa. So daripada situ saya rasa kalau untuk selamatkan kehidupan selepas bersara, saya rasa dari segi pembelian aset, dari segi pembelian benda-benda lain tu kurangkanlah dan ataupun elakkanlah daripada buat loan. Sebab apa saya cakap ni berdasarkan logik lah. Sebabkan kalau kita bercakap tentang pekerjaan lain, mungkin kita tak boleh nak bercakap tentang hal ini, tapi untuk saya ini berdasarkan logik dengan pendapatan yang belas ribu, puluh ribu tu. So rasanya kalau simpan dalam masa setahun mungkin kita dah beli rumah cash ataupun beli kereta cash. So sebab apa kita kena beli cash? Contoh macam rumah. Kita kena berhutang sampai 35 tahun. Sedangkan karier bola sepak kita 35 dah berhenti. So yang lagi 20 tahun 15 tahun maybe loan rumah tu dengan duit apa yang kita nak bayar. So sebab tu saya suggest lah kepada pemain-pemain yang masih bermain sekarang, simpan duit sebaik mungkin dan juga cari peluang untuk beli kereta atau beli rumah secara cash. So itulah yang akan menyelamatkan kita daripada kita terbankrupt masa kita berhenti main bola nanti, ataupun menyelamatkan kita daripada kita kena bekerja lebih teruk untuk kita membayar rumah dan juga kereta. So itulah saya punya pengalaman yang pernah dulu saya buat dan saya mengatasinya sekarang ni. Okay, so sekarang dah ada kereta dan ada rumah cash lah. Okay, saya memilih untuk tidak ada kereta. Dan saya memang tidak ada kereta langsung. Saya memilih untuk memperbanyakkan rumah daripada kereta. Sebab sekarang ni pun saya dah duduk di KL. So saya tak nampak kereta satu benda yang wajib yang saya patut ada. Sebab saya banyak bergerak guna motor sebab jam. Kuala Lumpur is jam. Tapi kereta tu adalah, saya punya adik pun ada, mak saya pun ada. So maybe kalau saya perlukan kereta, saya boleh pinjam dengan diorang lah. Tapi sejujurnya memang saya tak ada kereta. Kalau saya cerita dengan orang, memang orang tak percaya. Orang nampak kehidupan saya macam, oi mewah Hazmin ni apa semua. Tapi tak, saya memilih untuk tidak ada kereta. Betul, sebab kalau kita tengok dekat Kuala Lumpur, satu jam, satu lagi Grab pun ada kadang-kadang. Kita boleh ke mana-mana. So in terms of business pula, keusahawanan, macam mana sepatutnya pemain bola sepak ni waktu dia tengah meningkat umur 22, 23 ni, perlukah mereka mula terlibat sikit-sikit dalam keusahawanan ni? Pada saya perlu, sebab pemain bola sepak ni kita kena bersyukur satu benda.
peminat dia akan beli dan support apa sahaja yang pemain bola sepak jual. Tapi bila kita tak buat business dalam masa nama kita tengah naik ataupun kita tengah ada platform bola sepak ni. So kalau kita nak start selepas persaraan, kita dihargai semasa bermain, bukannya berhenti main. So waktu main ni kita bukan ambil kesempatan, tapi kita kena guna platform yang ada tu untuk kita kembangkan bisnes, untuk kita buka bisnes, dan insya-Allah peminat-peminat kat luar tu dia akan support. Betul. Dan sebab kita dah banyak baca kan bekas-bekas player yang at the end of the day tu dia orang macam agak struggle. Mungkin ini disebabkan oleh financial punya ni lah. Dia tak masa tengah membuat duit tu dia tak plan jangka panjang untuk ni macam ni. So itu untuk abang dan juga bisnes. Last kali saya mungkin abang boleh beritahu update sekarang ni apa tengah buat, main dengan tim mana, bisnes apa tengah jalan ke apa, boleh beritahu lah kalau ada peminat Azmi Yusof yang masih menunggu update daripada anda. Okey, baik. Saya pun dah lama dah tak update kepada social media saya sebab saya ambil keputusan untuk saya slow down sikit. Tapi insya-Allah lepas ni saya akan aktif semula. Dan perkembangan saya sekarang ni ialah saya bermain di Liga M3, bermain bersama Harini FT. So far so good, training semua saya dapat catch up dengan player muda, dan saya rasa saya masih boleh bermain walaupun tak macam dulu kompetitif tu, still boleh main lah, boleh habiskan dalam masa 90 minit. Dan juga bisnes saya buat sekarang ni ialah saya menjual seluar tag dan juga tracksuit. So kepada sesiapa yang nak dapatkan boleh tengok saya punya di social media, insya-Allah ada contact number di situ. Dan sekarang ni saya stay di Kuala Lumpur sebab apa, lama saya duduk di Kedah, dan sekarang ni saya stay di Kuala Lumpur, duduk bersama dengan family saya. Dan kehidupan saya sekarang ni lebih ke arah mencari ketenangan. So macam dulu saya, orang kata bahasa Kedah, pulun lah. Saya pulun duit, saya pulun harta benda semua, saya pulun for sure lah. Kita rasa kita nak naikkan nama kita. Tapi sekarang ni saya ambil keputusan untuk saya bermain di Liga M3 supaya saya punya kehidupan tu lebih tenang. Lebih banyak masa kepada family, lebih banyak masa kepada kehidupan saya sendiri. So itulah perkembangan yang terbaru. Okay, so itu kita dah dapat dengar daripada Azmi Yusof, seorang bekas pertahanan Kedah dan Kuala Lumpur. So insya-Allah harap melalui perkongsian ini bukan sahaja kepada pemain yang sedang bermain sekarang, tetapi juga kita harap kepada peringkat akar umbi kan, yang nak naik ke atas ni, waktu tengah naik tu kalau boleh berdamping kot dengan kawan-kawan yang pandai bisnes ke, pandai property finance ni kan. Kita tahu yang orang yang boleh tolong kita untuk plan apa yang kita akan buat selepas bersara nanti. Kerana kita tahu sports ni bersaranya awal, dan kalau cedera pula lebih awal. Betul. Lebih awal, dan pencen pun tak ada. Pencen tak ada. Pencen pun tak ada. So itulah kita kena ambil tahu untuk menulis. So terima kasih Azmi sebab datang ke Forfeit hari ini. Assalamualaikum.